Oke, hari ini kita akan belajar satu sistem yang ada pada kenderaan kita, iaitu sistem immobilizer, iaitu salah satu security device ataupun peranti keselamatan lah untuk mengelakkan kereta ataupun kenderaan kita daripada kena curi. Oke, pertama kali saya akan terangkan apakah komponen yang terdapat pada kunci kita, sama ada keyless ataupun menggunakan key barrel lah, menggunakan bilah kunci ataupun kita panggil key blade secara manual. Kita start secara manual. Okey, kita akan tengok apakah komponen yang terdapat dalam ni, dan nanti saya akan terangkan macam mana sistem immobilizer itu berfungsi. Ada punya operation tu macam mana. Okay, kita tengok dulu apakah komponen yang terdapat dalam kita punya key housing ni lah. Luar ni kita panggil key housing. Lepas tu yang ni kita panggil bilah kunci ataupun key blade lah. Okay, kalau nak buka benda ni kita perlu ada satu screwdriver kecil. Untuk yang jenis kunci macam ni, kita kena buka yang ni dulu. Dia punya housing untuk bateri. Okay, ni dia punya shield lah supaya tak masuk habuk. Okay, dalam ni dia ada satu bateri. Function bateri ni adalah untuk fungsi transmitter. Okay, nanti kita tengok apakah itu transmitter. Okay, kita keluarkan dia punya bateri. Okay, ini dia punya key blade. Ini kita panggil key housing, dia punya perumah. Okey, dekat dalam ni ini kita panggil transponder. Transponder ni lah yang akan mengawal untuk sistem immobilizer tu nanti. Macam mana dia bekerja nanti kita tengok. Nanti saya akan buat lakaran lah macam mana benda ni berfungsi. Okey, yang ini saya panggil tadi itu transmitter lah. Bateri ni berfungsi untuk menghidupkan transmitter. Transmitter ni dia berfungsi adalah untuk lock dan unlock untuk sistem alarm, untuk sistem pintu kita lah. Kita nak buka lock ataupun lock dan unlock pada sistem pintu kita lah. Okay, kita cerita pasal transmitter dulu. Okay, transmitter tu dia macam ni. Pada kenderaan kita memang ada satu modul. Modul ni untuk transmitter. Macam mana transmitter ni berfungsi lah. Dalam kereta kita memang ada satu modul kita panggil alarm modul. Okey, apabila kita dan alarm modul ni dia akan mengawal pintu-pintu kita.
front right, front left, rear right, rear left, dan bonnet depan belakang. Dia akan buat satu lock lah. Dalam pada setiap pintu ni dia memang ada satu key doll ataupun switch doll lah. Apabila dia detect semua pintu ni dalam keadaan tertutup, baru kita tekan lock tu, dia akan berfungsi. Bermakna dia akan gerakkan kita punya lock door actuator tu lah untuk lock tersebut. Apa tu untuk semua pintu kita. Dan lepas tu kalau kita tekan unlock, dia akan gerakkan kita punya actuator. Dalam setiap pintu ni dia memang ada satu actuator lock yang membolehkan pintu tu dalam keadaan terkunci ataupun terbuka. Okey, apabila kita tekan je button pada transmitter kita ni, dan signal tu dia akan hantar pergi ke kita punya alarm module. Dan alarm module ni yang melakukan tugas untuk membuka setiap lock yang ada pada pintu-pintu kita. Itulah fungsi transmitter. Okey, transmitter itu sajalah. Dia tak banyak dia punya function, dia cuma untuk lock dan unlock pada pintu kenderaan kita. Okey, yang penting yang ini adalah transponder. Transponder ni adalah membolehkan enjin kita start. Kalau benda ni hilang, kita tak dapat nak start enjin. Kita just dapat on je. Meter tu memang dapat on, kita dapat tengok lampu semua keluar, tapi bila kita nak crank, kereta tu tak start. Enjin dia tak running. Jadi dia punya function ni memang penting lah dalam setiap sistem immobilizer. Kalau dia hilang, kita memang tak dapat start. Okey, saya akan terangkan, saya akan buat lakaran macam mana benda ni berfungsi. Okay, kita beli kertas baru. Okey, ni kita punya transponder. Komponen-komponen yang melibatkan immobilizer ini adalah kita kena ada ECU. ECU ni adalah electronic control unit lah, yang akan kontrol kita punya engine management. Lepas tu ECU ni dia akan kontrol dua benda dia akan kontrol. Dia akan buat security dekat dua benda ni. Pertama adalah fuel system. Kedua adalah ignition system. Ignition system ni adalah spark plug lah. Spark plug dan starter motor. Okey, dia punya function macam ni. Kalau kita masukkan kunci tu ke dalam, dan dia ada satu lagi komponen, ini kita panggil key antenna. Key antenna ni berfungsi untuk detect kita punya transponder. Dan transponder ni adalah dia dibuat ada security code dia. Kita tak tahulah security code dan macam mana, dia memang ada digital security code. Apabila key antenna ni detect transponder, lepas tu key antenna ni dia akan bagi feedback ke ECU. Dia akan bagi maklumat ke ECU. Apabila key antenna ada detect transponder, lepas tu dia akan bagi kod tu pergi ke ECU. ECU ni dia akan bekerja. Dia akan unlock sistem fuel system ni, sistem bahan api dan sistem penyalaan. Dia akan buka sistem fuel dan ignition yang membolehkan enjin kita hidup. Tapi kalau transponder ni hilang ataupun transponder ni invalid, dia dah corrupt lah, dia dah rosak ataupun dia hilang, kita just masuk kunci kosong je ke key antenna dia dekat key cylinder ni. Jadi key antenna ni tak dapat nak detect apakah kod security tu. Jadi dia
kita dapat nak bagi feedback kepada kita punya engine management. Apabila kita crank je, sistem di sini dah diputuskan, dia akan lock. Jadi kita punya fuel system tak berfungsi dan ignition system kita pun tak berfungsi. Jadi dia tak ada crank. Starter tu dia tak berfungsi lah, dia tak berfungsi. Sebab plug pun tak mengeluarkan percikan bunga api. Disebabkan dua sistem ni, enjin kita jadi tak hidup. Sebenarnya transponder ni penting lah untuk sistem penyalaan, untuk ignition system kita. Harap korang boleh faham dengan saya punya penerangan lah. Okey, untuk yang jenis keyless ataupun start button pun dia sama. Just yang key antenna ni dia letak banyak sikit dekat dalam kereta. Jadi kita letak je kunci tu dekat mana-mana, key antenna ni akan detect kita punya kunci lah. Sistem dia sama. Dia akan pergi ke ECU akan bagi signal kepada fuel system dan ignition system. Dan ignition system ni dia akan control spark plug dan starter motor lah, untuk menggerakkan enjin tu, untuk enjin tu hidup lah. Okey, itu sajalah berkenaan dengan apakah komponen yang terdapat dalam kunci kereta dan sistem immobilizer kereta tu, ataupun security device lah, peranti keselamatan untuk mengelakkan kereta kita daripada kena curi. Okey, itu sahaja.